Perlu ke mengajuk-mengajuk? Perlu ke marah? Perlu ke meradang? Perlu ke tarik muka? Perlu ke menjauhkan diri daripada suami kita, daripada isteri kita? Perlu ke semua benda tu? Sedangkan dalam waktu PKP sekarang ni, kita akan berhadapan, melihat wajah yang sama, berhubung dengan orang yang sama untuk sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan. Perlukah sensitif sangat ni? Tengok video yang ni ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Berdoakan masing-masing berada dalam keadaan yang baik, sihat, sejahtera dan sentiasa optimis. Okey, baik. Alright, hari ini kita nak sambung cerita lebih huraian sebenarnya. Sebelum benda ni ada belum ceritakan tentang bahasa. Bahasa tu berkaitan tentang apa? Bahasa tu 6 perkara yang perlu kita elakkan sepanjang perintah kawalan pergerakan dalam memastikan keharmonian dalam rumah tangga. Okey. #selamatkan rumah tangga anda. Dan antara bahasa itu S adalah sensitif. Okey. So hari ini kita akan huraikan lebih tentang sensitif. Sensitif yang bagaimana? Bila kita dalam keadaan PKP sekarang ni, ada banyak perkara yang sebenarnya akan menimbulkan nilai sensitif yang sangat-sangat tinggi. Dan nilai sensitif yang sangat tinggi ini akan membuatkan ramai di antara kita mudah untuk meletup, mudah untuk meredam, mudah beremosi, mudah mengajuk dan sebagainya. So, elemen-elemen kesudahan daripada sensitif itu amat-amat bahaya dalam rumah tangga. Sebab itu kita nak kena jaga ataupun nak kena rendahkan sedikit soal sensitif itu. Sebagai satu contoh, kadang-kadang kita sensitif dalam perkara yang sangat-sangat mudah. Isteri tidur tidak menghadap kita, kita sensitif. Suami bercakap kuat sedikit, kita sensitif. Kita dah beranggapan suami ni marahkan dia. Ataupun kalau isteri tidur tidak menghadap kita, kita dah beranggapan bahawa isteri tak suka tengok muka kita. No, jangan. Jangan, sebab ini semua nilai sensitif yang akan merosakkan rumah tangga kita. Okey, #selamatkan rumah tangga kita. Begitu kan kadang-kadang nilai sensitif bila kita mengharapkan sesuatu daripada isteri, bila isteri mengharapkan sesuatu daripada suami. Kadang-kadang perkara yang nak kita sensitifkan itu sangat-sangat remeh sebenarnya. Sangat-sangat remeh dan tidak perlu nak dibangkitkan. Dia sebenarnya perkara itu perlu lalu sebagai angin lalu saja. Sebab akal akan memikirkan, itu peranan akal. Akal akan memikirkan, nafsu akan mendefinisikan. So kalau kita mengambil perkara itu sebagai satu perkara yang sensitif, yang menyebabkan rosaknya rumah tangga, maka dia akan rosak. Okey. Tapi kalau kita ambil perkara itu sebagai satu perkara yang angin lalu, kebiasaan yang kadang-kadang berlaku, tidak kita terjemahkan dalam satu gambaran yang akan menyulit ke rumah tangga, maka dia akan lalu saja. Okey. Apa contoh lagi? Contoh kalau dalam rumah kita, okey. Dalam rumah kita panggil nama anak. Panggil Angah dan Angah tak menyaut. Okey. Kita dah mula sensitif dan kita mula tekan sikit suara. Angah. Tekan sikit suara. Dan bila kita tekan sikit suara, mungkin lepas tu Angah akan datang. Maka kita beranggapan bahawa Angah akan hanya respon bila kita tinggikan suara. Sensitif itu salah. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Mungkin pada waktu itu dia tengah kat bilik air. Mungkin pada waktu itu dia tengah bermain. Mungkin pada waktu itu dia tengah fokus dengan game dan sebagainya. So kita tak tahu. Jadi kita dah mula berangin. Bayangkan kalau sepanjang PKP ini kita sentiasa berangin. Apakah jadi dalam rumah tangga? Nampak kan? Sebab tu nilai sensitif ini perlu kita rendahkan. Sangat-sangat perlu direndahkan pada waktu perintah kawalan pergerakan. Kalau waktu kerja yang biasa, itu berbeza. Sebab kita hanya berjumpa dengan anak kita dalam 2 jam, 3 jam. Kita berjumpa dengan isteri kita, berjumpa dengan suami kita dalam tempoh 2 jam, 3 jam. Macam contoh sekarang ni ada yang belum mandi lagi. Sekarang dah pukul 11 kan? So kita nak marah dia ke? So memang kita patut logik marah dia. Tapi cara kita marah tu jangan dicampurkan emosi hingga menyebabkan suasana dalam rumah tangga itu akan jadi rosak.
Okey. So perlu diterjemahkan dengan cara yang berbeza. Sebab itu karakter kita waktu PKP, Perintah Kawal Pergerakan ini, perlu banyak perkara kita modify kembali. Dan dalam soal yang ini, hari ini kita bercerita tentang sensitif. Rendahkan sensitif anda supaya kita tidak beremosi dan mula menimbulkan andaian-andaian yang salah. Mula menggambarkan gambaran-gambaran yang salah. Sangat-sangat mudah sekali untuk suami dengan isteri berkocakan, rosak hubungan dan sebagainya. Kenapa? Sebab nilai sensitif itu. Okay, so nak kena jaga. Okey, nak kena jaga sangat-sangat. Kalau isteri tak basuh baju hari ini, contohnya, kita lah basuh baju, apa salahnya? Okey, so jangan terlalu sensitif sangat dalam soal PKP ini, sebab kita akan jumpa dengan isteri kita akan jumpa dengan suami kita sepanjang masa ketika PKP. Okey, dan bayangkan kalau kita sentiasa sensitif, apa akan berlaku dalam rumah tangga? So masing-masing merajuk, masing-masing bawa diri, masing-masing bawa hati yang konon-kononnya luka dik kerana perkara yang tak patut luka pun sebenarnya. Okey, so be tough, be strong, dan jangan lupa bahawasanya Allah sedang menguji kita. La tahzan innallaha ma'ana. Walau apa pun yang berlaku, bertabah, bertenang, dan ingat bahawa sepanjang pada proses ini kita lalui dengan baik, dianya akan meningkatkan lagi kekukuhan, keteguhan dan cinta kasih sayang dalam rumah tangga, kerana kita telah melalui waktu-waktu yang sukar ini bersama-sama. Boleh-boleh? So, jumpa lagi lain kali insya-Allah. Hari ini saya Muhammad Syahriman bin Cik Liz rakan motivator anda bercakap dalam konteks sensitif dalam rumah tangga perlu direndahkan agar kita tidak sensitif dengan perkara yang remeh-temeh hingga merosakkan keharmonian rumah tangga. #selamatkan rumah tangga kita. Okey, terima kasih. Bye.